Burung merpati di atas permatang sambil berlagu ke tengah rimba. Yang dinanti sudah pun datang, yang ditunggu telah pun tiba. Ini giliran saya pula untuk berkata-kata dan memberi sedikit pandangan tentang pengelolaan. Yang pertamanya, ya, saya akan memberi sedikit komentar pandangan tentang pengelolaan Tuan Suhaimi. Saya kira seorang yang begitu kreatif dan tenang. Kita boleh jadi kreatif, tetapi kita kadang-kadang kelang kabut. Boleh kreatif, kita kadang-kadang banyak sangat benda nak buat. Tapi Tuan Suhaimi, dia seorang kreatif dan ditambah pula tenang. Boleh mengelolakan segmen itu dengan tenang dan kita dapat mengambil bahagian dengan tenang. Ini satu kualiti yang baik di dalam seorang yang mengelolakan sesuatu segmen. Tahniah saya ucapkan. Baik, seterusnya kepada mereka yang mengambil bahagian, Cikgu Lim, Sukwa, Edwin dan juga Cikgu Maisarah. Rata-rata secara umumnya keempat-empat daripada anda telah memberi pengkisahan peribadi. Saya akan jelaskan kenapa pengkisahan peribadi itu penting. Ramai orang berani, kita kata ucapan spontan ni harus berani. Pada saya bukan berani semata-mata. Anda harus mempunyai satu lagi elemen, iaitu pengkisahan peribadi. Apabila kita muatkan pengkisahan peribadi kita di dalam ucapan spontan, malah ia akan membantu kita dalam huraian-huraian dan hujah-hujah kita seterusnya. Kerana apabila kita bercakap soal gunung ganang, kita bercakap soal iklim, kita bercakap soal planet, itu bukan kisah peribadi. Tetapi apabila Cikgu Lim cerita tentang tontonannya dalam filem Sound of Music, Sukwa tentang percutiannya, Edwin tentang kawan karibnya, Cik Puan Maisarah tentang kisah keberaniannya. Jadi ini telah membuktikan mereka faham tentang bagaimana menggunakan pengalaman dan kisah peribadi untuk mempertajamkan hujah anda. Kenapa saya kata anda boleh mampu untuk mempertajamkan hujah anda? Kerana ada contoh, ada kisah-kisah yang boleh kita kongsikan. Jadi ini menampakkan kisah dan penyampaian anda lebih ikhlas. Dan kita akan nampak bahawa anda jujur dalam penceritaan anda. Dan saya suka semuanya, terutamanya Cikgu Lim dengan intonasi suara yang begitu lunak, yang mendamaikan apabila kita mendengar. Sukwa pula dengan riak wajahnya yang menggambarkan 1001 kata-kata. Tanpa dia hujah panjang pun, apabila riak wajah yang digunakan menggambarkan anda seorang yang begitu bersungguh di dalam penyampaian. Edwin pula seorang yang begitu tenang dan rapi susunan kata-katanya. Walaupun dia berfikir sejenak di dalam menyusun ayat-ayat, tetapi Edwin begitu tenang menyusun ayat satu persatu dan jelas dari awal hingga ke akhir. Cik Puan Maisarah juga berani terus menyahut cabaran. Ini penting kerana apabila kita teragak-agak, ia membuatkan audiens atau penonton rasa tidak yakin apabila anda bertutur. Jadi keberanian itu seperti Cik Puan Maisarah sebentar tadi menggambarkan anda yakin dengan pengkisahan dan penceritaan anda. Sedikit cadangan kalau boleh saya lontarkan kepada keempat-empat anda adalah cuba hidupkan tangan. Kedua-dua belah tangan anda ni cuba hidupkan. Kerana di dalam ruang ini, cadangan saya, saranan pada malam ini, dalam ruang 4 segi kita, itulah kita perjumpaan alam maya ni. Tangan anda harus menampakkan juga penyampaian anda. Kalau anda simpan di bawah, dia tidak mampu menyokong kesungguhan, penyampaian, riak wajah baik. Tetapi pergerakan tangan kedua-dua, kadang-kadang tangan kanan, kadang-kadang tangan kiri, kadang-kadang kedua-dua belah tangan. Ini boleh menambahkan seri penyampaian. Ini seri penyampaian ini harus dilatih. Kerana bila anda sudah mahir berkata-kata tuntas dengan hujah-hujahnya, riak wajah yang baik, apabila disulami dengan pergerakan tangan yang baik, ini akan memberikan lagi suatu suasana yang beremosi lagi. Nampak saya? Beremosi lagi supaya audiens akan merasa anda bersungguh-sungguh untuk menyampaikan sesuatu. Jadi bukanlah setiap masa tangan kita bergerak, tetapi dalam bahasa Inggerisnya purposefully atau bersebab dan juga bertujuan. Jadi ini akan menambahkan seri penyampaian anda. Jadi mudah-mudahan dengan saranan-saranan yang saya berikan ini, saya harap akan mempertingkatkan lagi penyampaian anda pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang. Kembali semula pada Tuan Penilai Perdana.